Hello guys, bersama lagi saya di dalam Alright Nopo Channel. So, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita panas hari ini. Jadi hari ini kita juga mau mendengar ya, ini adalah daripada saudara kita atau Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. Ya, satu lagi pendedahan yang sangat-sangat memberikan gambaran ya, bukan satu gambaran tapi terlalu mengejutkan, terlalu besar perkara ini sehingga perkara begini boleh terjadi ya, yang selama ini kita rakyat hari ini tidak mengetahuinya. Kalau tidak ada pendedahan terkini daripada Rafizi Ramli, syarikat palsu pindah duit dari projek LCS dan macam Squil 1NDB katanya. Jadi apa yang Rafizi nyatakan di sini adalah modus operandi ini hampir sama dengan case 1NDB. Jadi ini adalah satu perkara yang hampir ya, buktinya pendedahannya seperti mana case 1NDB. Jadi saya mau untuk kita membacakan bersama dan juga mendengar bersama apakah yang dinyatakan, apakah pendedahan daripada Rafizi Ramli sendiri. Jadi kita mulakan. So ini dia yang ditanya oleh siapa tadi, sahabat kita tuh ya, ada tanya. Tapi hari ini jelas ya, ini adalah bukan daripada saya sendiri, tapi saya cuma untuk menyampaikan atau untuk kita mendengar bersama ya kenyataan daripada atau pendedahan pembongkaran daripada Rafizi Ramli. Macam mana sebut nih? Alice Marine Limited ya, Alice Marine Limited, syarikat palsu pindah wang dari projek LCS. Wow, hebat. Hari ini saya ingin mendedahkan bahwa sebuah syarikat pesisir luar pantai ya, offshore incorporated company telah dinamakan di dalam siasatan dalaman sebagai syarikat yang ditubuhkan untuk memindahkan wang dari projek LCS ke akaun-akaun di luar negara. Syarikat yang dinamakan adalah Alice Marine Limited, sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malta. Ya, syarikat ini juga dinamakan di dalam siri pendidikan penama Paradise Papers. Ada lagi Paradise Panama Papers ya. Sebelum ini Pandora Papers ya, yang turut tidak dibenarkan untuk dibahaskan di parlimen. Jadi ini ada satu lagi Panama Papers atau Paradise Papers yang mendedahkan bagaimana syarikat-syarikat pesisir luar pantai digunakan untuk menyembunyikan uang daripada aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang di seluruh dunia. Laporan siasatan dalaman ke atas projek LCS membuat kesimpulan berikut. Ini adalah kesimpulannya di dalam siasatan yang dibuat dalam skandal LCS ini. Oke, yang pertama, setelah menyemak invoice dari pembekal tertentu, pasukan penyiasat menemui sejumlah uang palsu, ada uang palsu ya, berjumlah Rm23.3 juta. Invoice dihantar kepada Subkon Project LLCS untuk perkhidmatan teknikal yang sebenarnya tidak wujud. Jadi siapakah mereka ini? Ya, siapakah mereka ini yang dikatakan syarikat ini, company ini, tapi tidak wujud ya, tidak tahu. Jadi ini adalah satu kemuskilan ya, maksudnya ada satu company yang diguna pakai hanya untuk kononnya untuk melakukan kerja, tapi pada akhirnya mereka hanyalah company yang palsu untuk memasukkan duit, disalurkan duit dan sebagainya. Apabila pembekal ini dijejaki ya, syarikat sebenarnya tidak wujud karena maklumat alamat yang diberikan adalah palsu. Ya, alamat juga palsu, kata Rafizi. Semakin menunjukkan bayaran dibuat ke akaun-akaun lain. Ya, modus operandi yang digunakan adalah mirip kaedah yang digunakan untuk mencuri uang 1NDB. Syarikat-syarikat palsu ditubuhkan di seluruh dunia yang namanya menyamai sebuah syarikat yang benar-benar wujud. Ya, invoice dihantar dari satu syarikat. Sebaliknya, arahan bayaran adalah supaya invoice dibayar ke satu account yang didaftarkan di bawah syarikat yang namanya hampir sama tetapi syarikat berlainan. Wow. Ini ya, pendedahan sekali lagi, satu pendedahan yang mengejutkan kita. Bagaimana ya ini boleh berlaku? Siapakah sebenarnya yang merancang semua ini? Siapakah sebenarnya jurung besar yang merancang, yang membuat penyelewengan semua ini? Sahabat-sahabat semua, itu adalah persoalan dia. Sampai mana sudah tadi? Alright, siasatan dalaman ya menamakan Alice Marine Limited sebagai salah sebuah syarikat yang banyak menerima bayaran bagi perkhidmatan sebegini. Itu dia.
Alias Marines dilantik oleh Subcon projek sebagai pembekal alat gantian spare parts ya untuk projek di atas cadangan DCNS, kontraktor teknikal yang menyediakan reka bentuk dan spesifikasi teknikal kapal kelas Gowine. Siasatan dalam projek LCS dalam menamakan Allies Marine Limited sebagai syarikat yang memindahkan uang dari projek LCS juga membuat penemuan-penemuan berikut ya. Allies Marine Limited dicadangkan untuk menjadi pembekal atas alasan ia sebuah syarikat pembekal pertahanan dari Prancis ya, yang menggunakan Allies Marine France. Ya, pengurusan proyek LCS dimaklumkan bahwa Allies Marine France mempunyai lisensi ekspor sedunia yaitu Global Export License yang memberi kelebihan kepadanya untuk ya membekalkan alat-alat ganti pertahanan. Pengurusan proyek LCS melantik Allies Marine atas pertimbangan ia mempunyai lisensi ekspor dunia. Maklumat itu sebenarnya palsu kerana Allies Marine Limited tidak mempunyai sebarang lesen, sebaliknya hanyalah sebuah syarikat pesisir luar pantai tanpa operasi. Siapakah dia? Safik Renenses, siapakah mastermind penyelewengan dana projek LCS ini katanya. Jadi inilah kita harap daripada pendedahan demi pendedahan yang dilakukan oleh Rafizi menyatakan atau kita boleh memikirkan siapakah antara mereka dan terlonde mereka-mereka yang terlibat di dalam skandal ini. Walaupun projek LCS menerima invoice yang nampak seperti datang daripada Allies Marine France, bayaran sebenarnya dibuat akaun di Singapura yang dimiliki sebuah lagi syarikat lain yang menggunakan nama Allies Marine Limited, hampir sama tetapi berlainan. So sahabat-sahabat semua, jelas di sana ya, memang ada keraguan ya. Kesimpulan siasatan dalam secara terang-terangan menamakan penglibatan DCNS dalam skim penyelewengan dana ini. DCNS use Allies Marine as a front to benefit from the supply of spare part on the arrangement made in coverage in Malaysia. Katanya DCNS menggunakan Allies Marine sebagai syarikat palsu ya untuk mendapat manfaat daripada pembekalan alat gantian berdasarkan muslihat yang dibuat di Malaysia. Itu dia. Penyiasat turut menyimpulkan bahwa DCNS dan sebuah lagi syarikat dari Perancis adalah sebahagian dari skim memindahkan uang dari projek ini yang melanggar Akta Pengubahan Wang Haram. Ya, perkara ini disahkan ya apabila penyiasat membandingkan jumlah yang dibayar oleh projek LCS untuk membeli alat-alat gantian kepada Allies Marine Limited ya berbanding jumlah perolehan yang dilaporkan di dalam penyata keuangan Allies Marine France bagi tempo 2011 hingga 2015. Sepanjang tempo itu katanya subkontraktor projek LCS ya membayar sekurang-kurangnya 210 juta. Macam sama dengan denda Najib pula ya. RM 210 juta kepada Allies Marine France berdasarkan invoice yang dihantar tetapi dibayar ke akaun lain di bawah Allies Marine Limited bagi pembelian alat ganti. So, kamu paham sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak di sini. Sebenarnya ada dua company yang namanya hampir sama. Tidak tahu mana satu betul, tidak tahu mana satu benar. Tapi melalui dalam pendedahan ini sebenarnya Allies Marine Limited itu adalah satu nama yang seakan-akan dengan Allies Marine France. Tapi sebenarnya dia adalah satu company yang palsu hanya kerana untuk membuat pemindahan duit daripada projek LCS ini. Ini bermakna sejumlah RM 192 juta telah dipindah ke akaun syarikat-syarikat pesisir luar pantai yang tidak dapat dijejaki. Itu adalah duit kamu, duit rakyat ya, yang entah ke mana hangus begitu saja. Sebab itu kata Rafizi Ramli, saya bertegas bahwa skim mencuri dana rakyat yang sebegini rumit tidak boleh berlaku tanpa dilindungi oleh orang-orang atasan yang lebih berkuasa dari seorang pesara Panglima Tentera Laut yang didakwa baru-baru ini. Jika skim-skim yang melibatkan syarikat pesisir luar pantai dituduh bersabit dengan DCNS dan DCNS mempunyai rekod membayar rasuah kepada syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan Datuk Seri Najib Razak semasa skandal Skopen dahulu, maka wajarlah rakyat terus menuntut siasatan untuk mengetahui siapakah dalang sebenar yang mempunyai kuasa untuk melindungi DCNS. Hanya Najib Razak, Zaid Hamidi dan juga Hisamuddin yang boleh menjawab soalan ini, kata Rafizi Ramli. Jadi sahabat-sahabat semua,
Inilah persoalannya. Yang boleh sebenarnya menjawab segala persoalan ini hanya mereka yang terlibat, yang menganugerahkan surat lantikan, ya, yang memberikan kontrak ini, dan juga yang mengapprove, ya, Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan ketika itu. Jadi jelas, ya, ini seperti mana yang saya katakan, ini adalah hikmah sebenarnya, ya, walaupun kerajaan PS ditumbangkan, walaupun kerajaan Pakatan Harapan ditebuk atap, dikhianati oleh pengkhianat-pengkhianat, tapi hari ini kita boleh melihat, kita boleh mendengar sebenarnya siapakah sebenarnya yang terlibat di dalam penyelewengan dana awam. Siapakah antara mereka jarum besar yang merancang terlebih dahulu, yang melakukan penyelewengan, melakukan ketirisan di dalam syarikat-syarikat palsu ini, ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat mengejutkan kita semua. Katanya ini modus operandinya, ya, sama seperti case 1MDB, ya. Dia macam Square 1MDB katanya. Syarikat dinamakan dalam Panama Papers, ya, tapi syarikat itu palsu, ya. Hanya digunakan untuk menyalurkan duit sehingga uang dana awam itu, uang rakyat itu hangus begitu saja. Jadi perlu penyiasatan, ya. Perlu dilakukan penyiasatan yang details, yang menyeluruh, untuk kita menemui, untuk kerajaan dan juga rakyat mengetahui siapakah jarum besar yang terlibat di dalam skandal ini. Bukan hanya kepada ikan-ikan bilik saja untuk menutup segala, ya, mereka-mereka yang berkuasa di atas untuk melakukan penyelewengan, rasuah dan ketirisan dan menghanguskan uang rakyat. So, okay guys, sebelum saya mundurkan diri, peribahasa mengatakan, kapapun tangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.